Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dan ini Pantau Belanjawan. Dalam jam ini kami akan membawakan pelbagai sudut pandangan, idea serta cadangan oleh ahli panel jemputan untuk kita memahami pelbagai aspek pengurusan dan juga perbelanjaan kerajaan yang telah dibentangkan termasuk juga dalam perancangan semasa. Dan topik kali ini untuk kita beri tumpuan kepada ekonomi gig, di mana kerajaan telah memberi jaminan untuk menubuhkan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia SEGIM untuk membela pekerja-pekerja industri dalam industri P-hailing dan juga e-hailing, termasuk juga dengan apa yang telah diperkatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang telah menyatakan komitmennya terhadap penggiat industri semasa pertemuan bersama mereka. Dan pengurusi Sekretariat Forum Gig Ekonomi Malaysia NGO Datuk Seri Muhammad Syaka Syamsuddin berkata ia penting untuk mewujudkan kawal selia bagi menambah baik pelindungan sosial dan kebajikan kepada 1.12 pekerja gig di Malaysia agar dapat menjaga seluruh rantaian ekonomi industri terbabit daripada penyedia perkhidmatan, pembekal, pekerja termasuklah sehingga pengguna di seluruh negara. Dan dalam episod ataupun tumpuan kali ini untuk kita melihat atau memberi tumpuan bagaimana untuk menggerakkan rangka kerja atau mewujudkan sesuatu dasar yang dapat menjaga lebih 1 juta pekerja gig di Malaysia. Ketika ini kita mempersilakan tetamu kita yang bersama saya sudah sedia dalam studio adalah Encik Abdul Hakim Abdurrani, merupakan Timbalan Presiden Persatuan Penghantaran P-hailing Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Encik Hakim kerana sudi datang dan bersama kami dalam studio kali ini untuk kita bercakap mengenai ekonomi gig yang telah wujud beberapa tahun lagi-lagi selepas waktu pandemik COVID-19. Kita dapat lihat ekonomi gig ini semakin melonjak naik dalam kalangan masyarakat. Tetapi kalau banyak kita dengarkan pekerja ekonomi gig ini terutamanya datang daripada kalangan muda, golongan iaitu golongan yang sedang mencari pekerja sambilan, dan ada cerita kalau kita dengarkan pekerja gig ni mungkin waktu tak tentu dan mungkin gaji sedikit, tidak banyak seperti apa yang dikatakan di luar sana. Mungkin Encik Hakim boleh ceritakan bagaimanakah keadaan ataupun realiti sebenar penggiat-penggiat industri terutama dalam ekonomi gig ni macam mana? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Astro Awani atas peluang yang diberikan pada hari inilah. Jadi sebelum saya menjelaskan dengan lebih lanjut apa yang nak kita bincangkan pada hari ini, saya nak maklumkan bahawa suara saya ini sebenarnya bukan suara saya seorang, bukan suara rakan-rakan pimpinan NGO, rakan-rakan penghantar yang lain, tetapi inilah suara yang rakan-rakan penghantar di luar sana hadapi pada hari ini. Jadi kalau saya nak saya fokus kepada P-hailing dan insya-Allah mungkin saya akan cuba masuk sedikit juga dengan perkhidmatan penumpang e-hailing. Okey. Sejarah kalau kita lihat industri gig untuk e-hailing contoh, ia telah bermula pada tahun 2016 lagi. Okey. Dan selepas tu Grab. Kalau kita, saya tak tahu yang pandangan pemandu yang baru, tapi ini apa yang kita lalui pada 2016, 2017. Okey. Pada permulaan peringkat awal, sebagai contoh satu syarikat masuk di Malaysia, dia ada memberikan satu jaminan pendapatan sebenarnya. Sebagai contoh, syarikat tersebut memberi jaminan pendapatan by hours. Okay. Tidak termasuk fare tu lagi. Okay, tu yang pertama. Syarikat B, dia ada memberi jaminan pendapatan by trip. Okay, katakanlah fare-nya 7, tapi satu trip dijanjikan dengan RM14, dia akan tambah 7 begitu. Kalau fare tu 10, dia akan tambah 4. Jadi maknanya di situ ada jaminan pendapatan daripada syarikat-syarikat penyedia ni kepada penggiat-penggiat gig ini. Begitu juga dengan P-hailing. Jika kalau nak diikutkan pada awal kemunculan industri gig itu, mereka bayar kita by hours ada. Tak termasuk perkhidmatan fee perkhidmatan yang kita berikan. Tetapi yang kita nampak permasalahan ini bermula sedikit demi sedikit apabila syarikat-syarikat ini telah dapat pegang rider, dapat vendor yang ramai, ada pesanan daripada banyaklah sumber keuntungannya. Masa itu sedikit demi sedikit benefit-benefit tu diturunkan, malahan ada yang
dibuang terus. Itu yang kita nampak ada unsur-unsur saya rasa tidak adil kepada rakan-rakan pemandu dan rakan-rakan penghantar di luar sana. Kita tahu dengan gesaan beberapa NGO termasuk Encik Hakim sendiri untuk mewujudkan Suruhanjaya Ekonomi gig ni adalah untuk memperbaiki kesejahteraan pekerja-pekerja P-hailing dan in-hailing ini. Tetapi kita nak lihat sekiranya iaitu cadangan untuk mewujudkan badan ataupun Suruhanjaya Kawasilan ini, bagaimana ia dapat menangani pelbagai cabaran dan keperluan yang dihadapi oleh setiap sektor dari pelbagai industri. Okey, pertama sektor gig ekonomi ni dia luas. Okey. Kalau sekarang yang kita nampak yang ranking lah ya, yang pertama pengangkutan penumpang, e-hailing, pengangkutan barangan dan makanan, P-hailing. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat seni pun dah masuk dalam kategori gig. Pendidikan pun ada yang dah ke arah gig. Kalau kita tengok dari segi banking pun ada yang dah ke arah gig juga. Jadi besar. Jadi setiap sektor itu dia berlainan operasi dan bila berlainan beroperasi, of course dia akan berlainan perundangan. Dia akan berlainan juga dari sudut kata perundangan lah kan di situ. Jadi kalau kita nampak ekonomi gig ni pertama dia ada masalah dari segi kawal selia. Okey. Sebab dia melibatkan pertindihan bidang kuasa di antara kementerian-kementerian dan agensi-agensi. Okay, sebagai contoh kalau kita cakap dalam isu P-hailing, kita cakap pasal isu keselamatan jalan raya, kita cakap pasal isu kenderaan, dia di bawah Kementerian Pengangkutan. Kalau kita bercakap tentang isu kebajikan Banyak cabang pekerja, dia akan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Kalau kita bercakap tentang isu pengguna, di bawah Kementerian Pengguna. Kita bercakap pasal isu percukaian, isu subsidi, isu bantuan-bantuan, dia di bawah Kementerian Kewangan. Kita cakap tentang ekonomi itu sendiri di bawah Kementerian Ekonomi. Kalau lebih kurang saya rasa lebih daripada 9 kementerian yang terlibat dalam industri gig ini. Kalau contoh kalau kita lihat dari segi pelancongan, kalau kita tengok hotel-hotel pun sekarang dah jatuh gig. Kan orang akan booking hotel melalui apps. Ia adalah gig. Dia bawah Kementerian Pelancongan pula di situ. Jadi dia melibatkan terlalu banyak pertindihan bidang kuasa di antara kementerian dan agensi. Itu yang saya nampak punca permasalahan utamanya dekat situ. Jadi kalau kita lihat pertindihan kuasa macam satu isu di bawah kementerian ini, isu yang lain di bawah kementerian yang sana. Jadi bagaimana untuk kita wujudkan satu bentuk mekanisme atau strategi untuk kita menyelaraskan, iaitu dasar-dasar. Kita tahu tidak boleh ada satu solusi untuk cater to all type of problem, tapi kita nak lihat apa bentuk kerjasama antara agensi kerajaan, swasta yang boleh dilakukan sekarang bersama dasar dan polisi sedia ada untuk melaksanakan ataupun push dasar-dasar yang more efficient, lebih berkesan ini. Macam mana? Sebab itu kami di peringkat Persatuan Penghantar P-hailing Malaysia dan bersama dengan rakan-rakan NGO yang lain, kita bersetuju dengan usul yang telah dibawa oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 1, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, atas cetusan idea daripada Yang Berhormat Datuk Seri Syarkar Samsudin bahawa perlu ada satu kawalan keseluruhan meliputi kepada ekosistem ekonomi gig itu. Jadi bagi saya Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia itu adalah satu cadangan yang terbaik untuk mengawal selia ekosistem P-hailing dan melibatkan semua pemegang taruh yang terlibat. Kita tak nak satu perundangan yang mana akan membebankan rakan-rakan penghantar ataupun rakan-rakan pemandu itu sendiri tanpa ada jaminan kebajikannya, pendapatannya daripada pihak kerajaan. Kalau kita lihat pada hari ini sebagai contoh, untuk Akta E-hailing. Akta E-hailing ni dia dah bermula jika tidak silap saya pada tahun 2018. Yang di mana kita lihat setiap rakan-rakan pemandu e-hailing ini perlu ada proses perundangannya, iaitu dari segi lesen PSV, dari segi Puspakom. Itu bagi kereta yang ada jika tidak silap 3 tahun dan ke atas, jika tidak silap saya. Dan satu lagi dari segi insurans e-hailing, optional. Insurans yang dah sedia ada, tetapi untuk buat e-hailing kita perlu ada satu lagi insurans.
Banyak betul insurans tu. Ya. Dan untuk syarikat pula, mereka perlu bertanggungjawab terhadap EVP, E-Hailing Vehicle Permit. Okey, itu mereka kena uruskan dengan pihak kerajaan. Tapi bukan di bawah tanggungjawab pemandu. Tetapi apa yang berlaku dekat sini, apabila berlakunya penurunan kadar tambang e-hailing, kan, siapa yang nak bela pemandu-pemandu ni? Mereka dah terikat dengan perundangan yang semestinya bila terikat dengan perundangan, ada lagi kos tambahan yang mereka perlu keluarkan. Macam yang bisa beritahu tadi lah. Okay. Insurans e-hailing, kan, Puspakom. Jadi kita nampak perlu ada satu badan kawal selia khusus. Okey, kita dah bagi mereka satu perundangan, bagaimana dengan jaminan kebajikan mereka, terutamanya dari segi pendapatan. Sebab itu pada tahun 2022, bila mana timbul pihak kerajaan ingin cadangan untuk membuat lesen kepada rakan-rakan penghantar itu sendiri, kita di peringkat persatuan, kenapa kita bantah pelaksanaan lesen GDL itu pada ketika itu? Kerana setiap perundangan itu, macam saya cakap, kita nak meliputi kepada keseluruhan. Okey, perundangan dan kebajikan itu. Kita tak nak ada, kalau berlaku pada e-hailing nanti, apa yang berlaku pada e-hailing tu, kita tak nak berlaku pada e-hailing. Kalau lesennya ada semua, kita faham, perlu ada perundangan, perlu ada pelesenan. Saya tak nafi, kemungkinan ada yang tidak faham, ada yang faham. Tapi di peringkat penghantar, kita tak tolak perundangan sebenarnya. Tetapi perundangan tu mestilah ada jaminan kepada rakan pemandu ataupun rakan penghantar itu. Kita bukan tolak perundangan, tidak. Kalau kita contoh tak ada perundangan dari segi pelesenan, berlakulah pada ketika ini yang mana berlakunya lambakan. Penindasan, lambakan. Pertama, lambakan. Sebab kalau orang cakap ekonomi gini, orang banyak cakap supply and demand. Okey, kita faham. Okey, tetapi perlu ada pelesenan lah. Kan? Tak nak ada lambakan. Tapi kalau lah nak buat pelesenan tu, kenalah ada jaminan juga dari segi kebajikan rakan-rakan penghantar ini. Betul. Seperti yang Encik Hakim cakap, kita memerlukan kawal selia khusus yang dapat meliputi iaitu dinamika keseluruhan ekosistem gig ni terutamanya, dan di peringkat-peringkat seperti Encik Hakim, peringkat penghantar, peringkat penyedia perkhidmatan ini, mereka tidak menolak undangan, cuma mereka memerlukan guidance terhadap perundangan itu. Jadi bagaimana untuk kita lihat setiap kawal selia khusus ataupun suruhanjaya ataupun perundangan yang telah diwujudkan itu bukan hanya dipersetujui ataupun diperhalusi di peringkat kementerian. Macam mana kita nak libatkan iaitu pelibatan aktif, penyertaan aktif daripada pekerja gig ini dalam proses membuat keputusan itu? Apakah mekanisme untuk libatkan pihak berkepentingan termasuk majikan-majikan, platform yang digunakan, kesatuan sekerja dalam proses decision making kepada setiap iaitu kawal selia yang diwujudkan. Tetapi jangan ke mana, Encik Hakim, kita akan sambung selepas ini. Pelantar Belanjawan akan berhenti seketika dan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan bersama saya Nia Rosman, dan kita masih lagi bersama tetamu kita yang berada dalam studio adalah Encik Abdul Hakim Abdul Radi, merupakan Timbalan Presiden Persatuan Penghantaran e-hailing Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Encik Hakim kerana masih setia bersama kami dalam studio. Tadi banyak yang telah Encik Hakim kongsikan apakah antara realiti ataupun situasi sebenar yang dihadapi oleh pekerja gig, terutama e-hailing, e-hailing, dan apa yang diperlukan lagi daripada segi dasar yang dapat meliputi ataupun memberi coverage terhadap seluruh ekosistem ekonomi gig ini, dan mengapa kita memerlukan kawal selia yang khusus untuk menjadi panduan kepada ekosistem yang lebih baik bergerak ke hadapan. Jadi Encik Hakim, kalau kita nak lihat, kita tak nak kawal selia yang diwujudkan ini hanya dipersetujui ataupun diluluskan di peringkat kementerian ataupun di peringkat atasan saja. Kita memerlukan mereka-mereka yang menerima impak ataupun kesan yang paling besar sekali, iaitu di peringkat penghantar seperti yang Encik Hakim katakan, penyedia perkhidmatan ini. Jadi bagaimana untuk kita pastikan mereka mempunyai pelibatan ataupun perwakilan yang aktif dalam setiap decision making, terutama dalam membentuk dasar ataupun kawal selia ini? Okey, pertama pihak yang menguruskan
Suruhanjaya ini perlu menjemput semua pemegang-pemegang taruh yang terlibat. Tidak kira kementeriannya, agensi, syarikat-syarikat penyedia, wakil-wakil NGO, kan? Wakil-wakil daripada penggiat bawahan, rider, driver, vendor, rakan niaga, and then pengguna sendiri, bagaimana dengan pengguna punya pemahaman tentang industri itu perlu ada. Okey, semua perlu ada di dalam panggil jawatan kuasa tersebut. Dan dari situ yang penting, satu, pertama kena faham dari sudut ekosistem ekonomi, sektor-sektor gig ekonomi itu sendiri. Yang kedua, apa isu dan permasalahan sebenarnya yang berlaku. Pihak Suruhanjaya perlu memahami itu terlebih dahulu, dan bagaimana kita nak mencari jalan penyelesaian yang adil kepada semua pihak. Itu yang saya nampak. Dan kita nak memastikan keadilan dan kesesamaan tu kita harus melibatkan setiap pihak di setiap peringkat agar kita dapat mewujudkan iaitu sistem ataupun persekitaran yang lebih inklusif keterakumannya. Dan kita nak lihat selain itu kita memerlukan dasar ini bukan daripada segi untuk elakkan daripada penindasan, daripada segi keuntungan yang didapatkan daripada syarikat ini, syarikat itu, tetapi kita nak lihat bagaimana setiap perundangan ataupun kawal sekalian khusus ataupun Suruhanjaya ini dapat daripada segi aspek mengurus keperluan latihan dan program pembangunan kemahiran untuk pekerja gig dalam meningkatkan kebolehpasaran dan peluang pendapatan mereka. Apa lagi kerjasama antara institusi pendidikan, industri untuk memudahkan lagi peningkatan kemahiran ini. Okay, jika kita lihat ketika ini pun telah ada usaha-usaha kerajaan untuk meningkatkan kemahiran penggiat-penggiat gig. Kalau kita lihat di bawah Perkeso, di bawah urus Perkeso, mereka ada menguruskan dan melaksanakan program kerjaya gig. Pencari kerja. Kita nampak dekat situ ada usaha kerajaan. Tetapi adakah ia sebenarnya itu yang industri nak, itu yang penggiat-penggiat di bawah ni nak sebenarnya. Perlu ada libat urus yang lebih terbuka, yang lebih baik, kan? Kena faham apa yang penggiat ni mahukan sebenarnya. Sebab penggiat ni pun rakyat juga, kan? Kadang-kadang ada yang bercakap dengan saya, okey, nak buat lah, tak nak buat gantung beg lah, kan, cari kerja lain. Tapi adakah kita fikir kalau kita gantung beg dekat syarikat A, pergi ke syarikat B, kan? Sekarang syarikat A ni buat penurunan harga ni. Ramai-ramai pergi ke syarikat B. Tanpa ada perundangan, syarikat B pun akan buat yang benda yang sama. Ini dah berlaku, kan? Ia berlaku. Kita ramai-ramai pergi ke syarikat C. Lepas tu syarikat C pun akan buat benda yang sama juga. Jadi perlu ada satu sebab itu kerajaan perlu masuk campur dalam isu ini sebenarnya. Kalau kita lihat dari segi contoh, kita faham kita di peringkat persatuan ni, kita ni adalah NGO, bukan yang membuat dasar, tapi kita boleh menyuarakan suara-suara rakan-rakan pahantah di luar sana. Ada yang cakap syarikat tu berniaga, kan? Dia ada hak sebab sebab dia nak mendapat keuntungan, tak nak rugi, kan? Tapi dari faktor yang lain pula, kita cakap ni freelance. Ekonomi gig ni satu pekerjaan yang bebas dan fleksibel, kan? Tapi di peringkat kita di NGO ni, kita berbincang bersama dengan sahabat-sahabat dekat lapangan, kan? Kita nampak betul mereka adalah satu entiti perniagaan yang memerlukan keuntungan, kan? Tapi kita ni freelance, kan? Freelance tak ada apa-apa undang-undang, tak ada apa-apa jaminan yang boleh membantu kita dari segi orang kata pendapatan. Yang berlaku sekarang inilah kejatuhan penurunan kadar asas bayaran itu, kan? Tapi syarikat-syarikat ni, kalau betul kita freelance, kenapa syarikat-syarikat ni ada KPI yang boleh mengikat kita? Kontrak lah kiranya. Kira macam kontrak. Tapi syarikat-syarikat ni pula, dia boleh tukar SOP bila-bila masa dia nak. Suka-suka hati dia je. Suka-suka hati. Kalau betul kita ni freelance, janganlah buat KPI apa-apa yang mengarut-ngarut ni. Kan? Kita nak ambil, kita ambil. Kita tak nak ambil, sudah. Syarikat pun kena faham lah kat situ. Tapi kalau syarikat
betul dari segi entiti perniagaan itu untuk mendapat keuntungan, kita pun rider nak untung. Kita pun nak dapatkan upah yang berbaloi dekat situ. Barulah fair kan. Barulah kita boleh cakap you entity nak mendapatkan keuntungan, kita ni memberi khidmat kepada you. Betul. Kalau boleh saya nak tambahkan apa yang telah dikatakan ataupun diumum oleh kerajaan, pemandu dan penugang P-Hailing kini boleh nikmat perkhidmatan internet yang ditawarkan pada harga serendah RM33 dengan pelan data sekurang-kurangnya 40 GB bermula iaitu daripada semalam hinggalah 23 April yang depan dan beberapa bulan lagi tawaran ini. Jadi bagaimana tawaran dan inisiatif seperti ini dapat memberi manfaat kepada pengguna e-hailing ataupun kita perlu lihat kepada insentif-insentif yang lain ataupun yang boleh memberi iaitu impak yang lebih baik daripada inisiatif ini, bagaimana pandangan? Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan, kepada Yang Berhormat Menteri Komunikasi atas usaha. Kita bersyukur atas usaha pihak kerajaan, YB Menteri dalam membantu rakan-rakan penghantar dalam menghadapi beban pada hari ini. Memang kita tak nafikan bahawa dalam sektor gig ekonomi ini rangkaian internet itu adalah satu komponen kritikal, komponen yang penting lah. Kita bekerja melalui telefon, internet apa semua. Tetapi pada isu lainnya pula, itu adalah bukan satu keutamaan pada ketika ini. Sebab isu ini adalah melibatkan isu penurunan kadar bayaran. Sebab itu bila saya berjumpa dengan rider-rider kan, macam mana, apa pendapat? Mereka berterima kasih. Terima kasih. Kan? Mereka ni tak kufur nikmat. Alhamdulillah. Kan? Mereka terima kasih. Alhamdulillah. Tapi pada satu masa yang sama, itu bukan yang mereka nak. Itu bukan yang kami perlukan sekarang ni. Sekarang ni kita perlukan memang jaminan, nampak best tapi jaminan fair tu. Yang mana tak nak ada kejatuhan lagi, tak nak ada penurunan lagi. Kita nak dekat situ. Sebab sekarang ni macam syarikat-syarikat ni pula, dia akan menurunkan kadar asas itu dan memberi insentif bonus yang lain untuk menggantikan penurunan tersebut. To cover back lah daripada to cover penurunan. back. Tapi realitinya rakan-rakan penghantar di luar sana dah tak percaya lagi dah dengan bonus ke insentif ke apa-apa lagi. Sebab apa? Seperti sebelum-sebelum ini, itu sekadar gula-gula untuk mereka supaya mereka meneruskan perkhidmatan bersama dengan syarikat-syarikat berkenaan. Yang akhirnya akan sedikit demi sedikit dipotong dan akhirnya dihapuskan. Itu yang kami lalui ketika ini. Sudah tentu kita nak iaitu masa depan yang lebih cerah terutama untuk peringkat-peringkat penghantar ini. Jadi apa sebenarnya best practices yang boleh kita lihat daripada segi amalan ataupun pengalaman terbaik yang dilakukan di peringkat antarabangsa dalam mempertimbangkan iaitu setiap aspek dalam pembangunan polisi mereka dan sejauh mana kita boleh ambil amalan ini dan boleh turut serta dalam konteks Malaysia? Saya rasa di US mereka dah gubal satu akta untuk pekerja gig, dan memberi ada beberapa perkara yang baik. Sebagai contoh, ada jaminan pendapatannya dan jaminan kebajikan sosial yang lain. Mungkin pihak kerajaan boleh ambil input di situ and then praktikkan apa yang sedang berlaku di Malaysia ini. Yang saya nampak di Australia, saya rasa pun tengah gubal juga untuk akta gig, dan ada beberapa negara lagi yang dah mula merangka untuk dan ada yang dah start pun untuk akta pekerja-pekerja gig untuk menjaga kebajikan pekerja-pekerja gig di negara mereka. Kalau tak silap saya ada dalam 6-7 negara. Saya pun kena study balik benda tu. Dah lupa pasal dah lama sangat dah. Ini adalah beberapa contoh yang boleh kita teliti lah. Tapi dah ada beberapa contoh lah. Sebagai contoh dekat situ, selagi kita online, contoh dalam 3 jam, 4 jam, kita online, kita adalah pekerja mereka. Ini kalau kita offline, kita bukan pekerja mereka lah. Jadi dalam tempoh 4 jam tu, dia terikatlah di situ. Tapi dia ada pro and kontra. Tapi apa yang penting dekat sini, kita takkan dapat 100% satu solusi yang terbaik. Tapi pastinya apa yang kita nak, kita dapat menutup kelemahan-kelemahan yang ada.
Betul. Kita berharap harapan yang sama bergerak ke hadapan. Encik Hakim, mungkin soalan terakhir saya untuk kita lihat pada tahun 2024 ni, apakah iaitu unjuran ataupun pandangan Encik Hakim sendiri terhadap industri ataupun sektor ekonomi gig pada tahun 2024? Bagaimanakah kita dapat melihat prospek dia dan apakah iaitu antara nasihat yang dapat diberikan kepada rider-rider penggiat industri gig di luar sana agar mereka dapat mencapai peluang yang lebih baik terutama dalam industri ini? Okey, pasti kita lihat pada keadaan ekonomi dunia pada ketika ini, dan Malaysia pun tidak Malaysia pun turut sertalah terkait dengan masalah ekonomi pada hari ini. Saya yakin lambakan pemandu, lambakan rakan-rakan penghantar ni akan berlaku. Kerana mereka yang bekerja sepenuh masa mungkin tidak cukup dengan menampung kos sara hidup yang tinggi pada ketika ini, dan mereka akan membuat kerja secara sambilan sebagai pemandu ataupun rakan-rakan penghantar P-hailing yang lain. Pastinya juga ia akan menjadi cabaran yang lebih hebatlah kepada mereka yang buat full time ini. Tapi insya-Allah kita percaya rezeki Allah yang bagi, kita berusaha ke arah kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada rakan-rakan penghantar di luar sana, mahupun rakan-rakan pemandu, dalam menepani segala masalah yang ada ini, bagi saya apa jua alasan, pastikan kita ikut segala apa jua perundangan yang ada. Lesen, road tax, insurans, dan juga kita abaikan segala KPI daripada syarikat-syarikat ni yang sehingga boleh menyebabkan kita punya keselamatan dan juga orang awam diabaikanlah dekat situ. Kita jaga keselamatan kita. Dan pesanan saya kepada rakan-rakan penghantar, bagi mereka yang belum mencarum di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri Perkeso, saya amat berharap rakan-rakan penghantar dapat mencarum dengan Perkeso di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri Perkeso, bagi insya-Allah memberi jaminan perlindungan sosial kepada kita. Apa-apa berlaku, insya-Allah kita ada satu perlindungan yang dapat membantu kita. Mahupun waris-waris kita, insya-Allah. Baik, itu adalah antara suara harapan dan nasihat daripada pekerja iaitu penghantar sendiri. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Abdul Hakim Abdul Rani, merupakan Timbalan Presiden Persatuan Penghantaran P-hailing Malaysia, kerana telah berkongsikan bermacam-macam bagaimanakah trend yang dapat kita saksikan dalam ekonomi gig ketika ini dan apakah cabaran yang perlu diatasi dengan segera dan apakah strategi ataupun usaha penambahbaikan yang perlu dilakukan agar kita dapat mewujudkan sesuatu dasar ataupun iaitu kawal selia yang khusus yang dapat menjamin lebih daripada 1 juta pekerja gig di Malaysia ini, sekaligus memberi jaminan kepada keseluruhan rantaian ekosistem ekonomi gig di Malaysia bergerak ke hadapan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih Encik Hakim, dan sudah tentu semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian saja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.